Okay, Assalamualaikum. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar menentukan nilai wang. Okay, pertama sekali kita akan tentukan nilai wang tersebut. Kemudian kita akan wakilkan menggunakan abakus. Okay, abakus ni kamu pernah belajar sewaktu tahun 1 dan juga awal tahun dulu. Kita wakilkan nombor menggunakan abakus. Sekarang kita nak wakilkan nilai wang menggunakan abakus. Okay, baik. Untuk contoh yang pertama ni, kat sini ada rajah ataupun gambar wang kertas RM50. Okey. Wang kertas ini bernilai RM50. Kita nampak ada angka 50. Itu bermaksud nilainya ialah RM50. Okey. Ini nilai wang kertas yang ditulis dalam bentuk perkataan. Kita eja saja RM50. Okey, di hujung sekali perlu tulis perkataan ringgit. Okey, manakala yang bawah ni pula ialah kamu wakilkan nilai wang tersebut menggunakan angka. Okey, untuk nilai wang yang ditulis dalam bentuk angka, kamu perlu tulis RM. Jangan lupa tulis RM. RM50, cara tulisnya ialah RM50. Okey, ini cara tulis nilai wang dalam bentuk angka. Perlu ada RM. Sekiranya kamu tidak tulis RM, jawapan kamu akan jadi salah kerana itu tidak menunjukkan nilai wang. Itu hanyalah nombor bulat. Sekiranya kamu tulis 50 macam ni saja, okey, jawapan kamu kurang tepat ataupun salah. Ini ialah nombor bulat 50, nilainya ialah 50. Untuk tulis nilai wang, kamu jangan lupa tulis RM. Okey, RM ni ialah ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia itu merupakan nilai mata wang Malaysia. Okey, sekarang kita tengok pada abakus. Di sini ada titik. Okey, sekiranya kamu tengok abakus ni, di sini ada titik. Okey, ini titik ni sebenarnya untuk memisahkan nilai sen dan juga nilai ringgit. Okey, di belakang titik nilainya ialah sen. Untuk dua tempat ni ialah tempat untuk kita wakilkan nilai sen. Manakala di depan titik tu pula ialah kita wakilkan nilai ringgit. Okey, dua tempat sini pula untuk kita tulis ataupun wakilkan nilai ringgit. Okey, sekarang mari kita tengok nilai yang diwakilkan oleh abakus ini. Okey, kita tengok tiang yang paling belakang sekali. Okey, tiada manik yang menyentuh palang tengah. Okey, itu bermaksud nilainya ialah sifar. Kamu tulis nombor di bawah macam ni ya. Okey, seterusnya kita tengok palang yang seterusnya. Okey, kat sini tiada juga manik yang menyentuh palang tengah. Jadi bermaksud nilainya sifar. Okey, kemudian kita tulis titik. Titik ni kamu perlu tulis. Jangan lupa tulis titik. Okey. Palang yang seterusnya pun tiada yang menyentuh palang tengah tu. Jadi bermaksud nilainya juga sifar. Okey, yang seterusnya di sini kita nampak ada manik di atas menyentuh palang tengah. Okey, nilai manik yang di atas sekiranya diturun menyentuh palang tengah ni nilainya ialah 5. Jadi yang bawah tak ada yang menyentuh, jadi tak adalah nilainya. Okey, jadi nilai untuk palang ni ialah 5. Okey, abakus ni mewakilkan nilai RM50 sifar sen. Okey, jadi cara yang betul untuk kita sebutnya ialah RM50. Macam tu saja. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua, di sini ada gambar wang kertas dan juga shilling. Okey, untuk menentukan nilai wang ini, kita perlu tambah wang kertas, nilai wang kertas dan juga shilling ini.
Okey, jadi pertama sekali kat sini kita nampak tertera angka 20. Okey, pada wang kertas ini kita nampak ada angka 20 bermaksud nilainya ialah RM20. Okey, kita tulis dulu nilainya iaitu RM20. Kemudian kita tambahkan nilai shilling ini pula. Okey, nilai shilling ini pertamanya kita ada duit 50 sen. Shilling 50 sen. Tambahkan dengan shilling 20 sen. 50 tambah 20 jadi 70. Okey, tambahkan lagi dengan 10 sen. Jumlahnya ialah 80. Kemudian tambah lagi 10 sen. Jadi nilainya ialah 90 sen. Okey. Nilai wang ini ialah RM20.90. Okey, kat sini ini ialah cara tulis nilai wang dalam perkataan. Okey, kamu eja saja RM20.90. Okey, itu cara untuk tulis nilai wang dalam perkataan. Dan di bawah ini pula cara tulis nilai wang dalam bentuk angka, iaitu RM20.90. Jadi cara sebutnya ialah RM20.90. Okey, kamu jangan lupa untuk tulis RM. Okey, RM 20 kemudian titik 90 sen. Perkara penting yang perlu kamu ingat ialah tulis RM dan juga titik. Okey, titik ni penting seperti yang saya dah ceritakan tadi, yang saya dah terangkan. Ia penting untuk memisahkan nilai sen dan juga nilai ringgit. Okey, jadi kita tahu belakang titik ini ialah nilai sen dan depan titik pula ini ialah nilai ringgit. Jadi cara yang betul untuk tulisnya ialah RM20.90. Okey, cara bacanya ialah RM20.90. Okey, untuk perkataan sen di belakang perlu tulis ataupun tidak? Okey, perkataan sen ni di belakang kamu tidak perlu tulis sebab dah ada RM kat sini dan juga dah ada titik ni. Okey, jadi bila dah ada titik ni, kita secara umumnya kita dah tahu ini ialah nilai sen. Jadi perkataan sen di belakang ni tidak perlu ditulis lagi. Cukuplah sekadar tulis RM 20.90 iaitu RM20.90. Okey, sekarang kita tengok pula nilai yang diwakili oleh abakus ni. Okey, kamu boleh buat garisan seperti yang saya buat ni supaya kamu tidak keliru. Okey, belakang titik ni ialah nilai sen, depan titik pula ialah untuk kita tentukan nilai ringgit. Okey, kita tengok palang yang paling belakang. Okey, tiada magnet yang menyentuh palang tengah. Okey, bermaksud nilainya ialah sifar. Okey, saya galakkan supaya kamu tulis nombor pada setiap palang ni. Okey, untuk mengelakkan kamu buat silap. Jadi kat sini paling belakang ialah sifar. Okey, kita tengok magnet pada palang yang seterusnya. Okey, magnet atas turun menyentuh palang tengah. Dan semua magnet bawah ni pun sama, menyentuh palang tengah juga. Jadi seperti yang kita sudah tahu, magnet atas sekiranya menyentuh palang nilainya ialah 5. Manakala magnet bawah pula nilainya ialah 1, 1, 1, 1. Jadi kamu perlu jumlahkan saja nilainya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tulis 9 di bawah. Okey, seterusnya jangan lupa turunkan titik ni. Titik ni jangan lupa buat supaya kamu tidak silap. Kat sini kan ada titik, jadi kita buat titik kat bawah ni. Okey, kita tengok palang yang seterusnya. Tiada magnet yang menyentuh palang tengah, jadi nilainya ialah sifar.
Okey, yang atas, palang yang seterusnya, manik atas tak menyentuh jadi tiada nilai. Okey, yang cumanya dia ada 2 manik di bawah menyentuh palang tengah. Okey, jadi nilainya ialah 1, 1. Jumlahnya ialah 2. Okey, jadi abakus ini mewakili nilai RM20.90. Okey, RM jangan lupa tulis. Begitu juga dengan titik. Okey, kalau kamu buat 20, 90 macam ni je. Okey, ada RM. Kamu tulis RM 20, 90 macam ni. Titik kamu tak buat. Okey, jawapan kamu salah. Ini dah jadi 2090. Okey, sebab itulah jawapan kamu salah. Okey, sekiranya kamu buat 20.90. Okey, kamu lupa tulis RM kat depan ni. Okey, jawapan kamu pun salah. Jadi, sangat penting untuk kamu ingat tulis RM dan juga titik. Kerana titik ni penting untuk memisahkan nilai sen dan juga nilai ringgit. Sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Okey, kat sini kita nampak ada banyak wang kertas dan ada 1 shilling. Okey, untuk menentukan nilai wang ni, kamu perlu jumlahkan ke semua wang kertas tersebut dan juga shilling ni. Okey, jadi untuk menentukan nilai wang kertas yang banyak macam ni, cara yang paling senang ialah kita mulakan dengan nilai yang paling besar. Okey, yang paling besar, kemudian kita turun kepada nilai yang rendah. Okey, kita mulakan dengan nilai RM20. Okey, tambahkan dengan RM10. Jadi RM30. Tambahkan dengan RM5. Jumlahnya RM35. Tambah RM1. Jadi RM36. Dan tambah lagi RM1. Jumlahnya ialah RM37. Jadi kita tulis dulu wang kertas nilainya ialah RM37. RM 37. Okey, dan shilling ni pula nilainya ialah 50 sen. Jadi kita tulis saja dulu 50 sen. Okey, kita ada wang kertas RM37 dan wang shilling 50 sen. Okey, jadi ini cara tulis nilai wang dalam perkataan. Kamu adjust sajalah RM37.50 sen. Okey. Dan di bawah ni pula ialah kamu tulis dalam bentuk angka. Okey, perkara yang paling penting yang perlu kamu ingat ialah tulis RM. Okey, kemudian barulah ada angka 37.50. Okey, jangan lupa tulis RM dan juga titik. Okey, jadi cara bacanya ialah RM37.50. Okey, cara yang betul 37.50 macam ni. Okey. Kenapa perlu tulis RM? Okey, RM tu sebenarnya ialah mata wang negara kita, negara Malaysia. Sekiranya ada RM ni, jadi kita tahu ini ialah nilai wang negara kita. Maksudnya nilai duit negara Malaysia. Okey, RM ni menunjukkan nilai duit negara Malaysia, iaitu negara kita lah, RM RM37.50. Okey, sekarang kita tengok pula nilai yang diwakili oleh abakus ni. Okey, seperti yang saya cakap tadi, kamu boleh buat garisan seperti yang saya buat ni untuk memisahkan nilai sen dan juga nilai ringgit. Okey, kita tengok palang yang paling belakang. Tiada manik yang menyentuh palang tengah. Jadi nilainya ialah sifar. Tulis sifar kat bawah. Macam yang saya buat ni. Jangan lupa tulis kat bawah. Untuk mengelakkan kesilapan sewaktu kamu menulis jawapan. Okey, palang yang seterusnya hanya ada manik atas yang menyentuh palang tengah. Okey, palang manik bawah tak menyentuh palang tengah, jadi kita tentukan nilai yang atas sajalah. Maniknya bernilai 5. Jadi palang ni nilainya 5. Tulis kat bawah macam tu. Okey, kita buat titik. Seterusnya tulis titik. Dan palang yang depan titik ni, palang yang paling hampir dengan titik, nilai manik atas menyentuh palang tengah. Begitu juga dengan
magnet bawah ada 2 magnet. Okey, jadi 5 tambah dengan 1 tambah dengan 1. Jumlahkan, nilainya ialah 7. Tulis 7 seperti yang saya buat. Kemudian palang yang paling depan. Okey, magnet atas tak menyentuh palang, jadi tiada nilai. Hanya ada 3 magnet di bawah yang menyentuh palang tengah. Jadi 1, 1, 1 nilainya ialah 3. Okey, abakus ni mewakili RM37.50. Okey, jadi saya rasa untuk mewakilkan nilai wang menggunakan abakus, caranya sama seperti yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Cumanya bezanya ialah ada titik. Okey, ada titik. Kamu perlu tahu titik ni untuk memisahkan nilai sen dan juga nilai ringgit. Kemudian jangan lupa tulis RM. Jika tiada RM, jawapan kamu akan jadi salah. Okey, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.